بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمات، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Surah Al-Baqarah. Firman Allah ataupun kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa pada hari-hari yang dibilangkan. Maka sesiapa daripada kamu yang sakit ataupun musafir berkeuzuran daripada menunaikan puasa, lalu dia meninggalkan puasa, maka hendaklah dia menggantikannya pada hari-hari yang lain. Dan barang siapa yang uzur dalam keadaan yang tertentu, hendaklah dia memberi fidyah kepada fakir dengan memberi makanan, dan bahawa kamu berpuasa itu lebih baik sekiranya kamu mengetahui. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Maka sesiapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang keuzuran musafir, sakit, hendaklah mengulanginya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu, dan Allah tidak menghendaki kepayahan kepada kamu.
dan kamu hendaklah menyempurnakan ibadat puasa itu mengikut waktu dan harinya. Setelah kamu dapat menyempurnakannya, kamu bertakbir, membesar dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bersyukur di atas petunjuk yang diberi kepada kamu. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan aku, beritahu kepada mereka, aku sangat dekat kepada mereka. Aku memperkenankan sesiapa yang berdoa meminta kepada aku, maka mereka hendaklah percaya kepada aku supaya mereka mendapat petunjuk daripadaku. Kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Bukan sahaja diwajibkan kepada kita menunaikan puasa Ramadan yang menjadi salah satu daripada rukun Islam. Allah Ta'ala juga menghidangkan kita pada bulan ini dengan jamuan-jamuan roh dan jasad. Bermakna di bulan ini kita menjadi tetamu Allah, menjadi dhaif Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan mewajibkan kita mengerjakan ibadat puasa Ramadan. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala jadikan makan minum kita, sama ada bersahur atau berbuka puasa, menjamu orang di bulan puasa, memberi sedekah, tidur dan jaga, bergerak ke sana kemari bekerja, adalah ibadat yang diberi fadilat lebih daripada bulan-bulan yang lain. Oleh kerana itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengalu-alukan bulan Ramadan, bergembira dengan ketibaan bulan Ramadan, kerana mengetahui akan kelebihannya, kerana mengetahui kita dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dihadiahkan dengan ibadat, dengan amalan yang diberi pahala-pahala yang banyak untuk kekuatan kita di hari akhir, di dunia, kekuatan roh dan jasad, untuk mengerjakan amal yang lebih banyak dan diberi bekalan untuk hari akhirat. Menunjukkan bahawa puasa adalah pemberian hadiah yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat puasa bukan sahaja diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan juga kepada umat di zaman dahulu. Oleh kerana itu, sakibaki ibadat puasa ini ada di dalam agama-agama yang lain sehingga hari ini, walaupun mereka sudah menjadi agama yang sesat, agama yang sudah diubah dan dipindah daripada ajaran asal yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Meminda dengan berbagai cara. Puasa sekadar tidak boleh makan barang bernyawa, puasa sekadar tak boleh makan barang-barang tertentu, makan hak lain boleh. Puasa tidak mengikut waktunya yang sebenar, itu adalah kesesatan, menyeleweng daripada ajaran asal yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kerana Islam adalah agama asal, agama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dinamakan agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh, agama Yahudi, agama Kristian,
macam-macam agama lagi, itu agama yang sudah diselewengkan, yang sudah diubah daripada ajaran asal yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana itulah kepercayaan kepada Tuhan menjadi ajaran semua agama, cuma salah betul saja. Oleh kerana itulah beberapa ibadat, sembahyang termasuk puasa, ada di dalam agama-agama yang lain, cuma salah betul saja. Alhamdulillah, Allah memberi petunjuk kepada kita menjadi pengikut agama Islam dengan hidayahnya. Agama yang asal sejak Nabi Adam alaihi salam, semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam selepasnya, sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga hari kiamat Allah Ta'ala mengiktiraf menerima satu agama sahaja. Inna din indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang menuntut dan berpegang mengikut lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Islam adalah agama seluruh langit dan bumi. Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Adakah mereka mencari berpegang lain daripada Islam, padahal semua makhluk yang ada di langit dan di bumi Islam, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi Islam, bumi, bulan, bintang, cakrawala, makhluk yang nyata, makhluk yang gaib, para malaikat, jin, bukit buka dan gunung ganang, binatang-binatang yang melata di atas bumi, yang berenang di dalam air, terbang di udara, semuanya Islam. Menyerah diri kepada Allah, sama ada secara terpaksa, mengikut peraturan-peraturan tabi'in semula jadi yang ditetapkan oleh Allah, ataupun secara pilihan. Dan semua mereka akan dipanggil balik oleh Allah Ta'ala untuk dibicarakan, sama ada menerima Islam ataupun tidak. Katakanlah, kami percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, yang membawa ajaran Islam, dan apa yang diberi kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, semua Nabi-Nabi, dalam keadaan kami menjadi orang Islam. Dan sesiapa yang mencari, yang menuntut berpegang lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kemuncak daripada Islam itu ialah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa dengan makna taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi ukuran harga diri manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki, iaitu Nabi Adam, dan seorang perempuan, iaitu Hawa, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia daripada kamu ialah yang paling bertakwa kepada Allah.
Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui berkenaan dengan diri kamu dan mengetahui berkenaan dengan urusan kamu. Ibadat puasa yang diwajibkan oleh Allah untuk melatihkan diri kita menjadi orang Islam. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah dengan rasa gerun, takut, patuh kepada Allah Ta'ala yang dinamakan sifat taqwa. Maka disebut la'allakum tattaqun, kamu berpuasa supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ibadat puasa melatihkan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan makna taat, ikut perintah Allah dengan hati yang ikhlas, menyedari Allah Ta'ala tahu hal kita, Allah Ta'ala mengetahui keadaan kita, sama ada waktu siang ataupun waktu malam, sama ada di tengah orang ramai ataupun kita bersendirian dalam keadaan bersembunyi, musuh, diketahui semuanya oleh Allah Ta'ala. Maka ibadat puasa yang mensyaratkan kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan minum yang jelas dan nyata, bersetubuh di antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri, dan ada puasa melarang kita bercakap perkara yang haram, buat perkara yang haram. Itu ada puasa adalah merupakan latihan diri kita, mengajar diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Apa saja Allah Ta'ala suruh, kita kena ikut, kita kena patuh, sama ada kita tahu tujuannya ataupun kita tak tahu tujuannya. Apakah hikmatnya, apakah faedahnya, kita tahu ataupun tidak, mesti tunduk kepada Allah Ta'ala. Dengan kita percaya Allah Ta'ala itu bukan sahaja Tuhan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang maha adil lagi bijaksana. Allah Ta'ala yang maha pemurah, sayang kepada hamba-hambanya. Semua perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sayang pada kita, nak jaga kita, nak pelihara kita, nak selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala buatlah, jadilah lagu mana pun, tak ada apa-apa pada dia, kerana dia Allah Ta'ala. Kalau seluruh makhluk yang ada di alam ini taat pada Allah Ta'ala, tak lebih, Allah Ta'ala begitulah juga. Kalau semua makhluk yang ada di alam ini lawan Allah Ta'ala, tak kurang kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada semua makhluknya, tak mengurang apa yang ada di sisi Allah, macam celuk jarum ke dalam lautan yang luas. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang maha pemurah, yang maha penyayang, mengajar kita berpuasa supaya kita taat pada Allah Ta'ala secara iman dan Islam. Iman dengan makna percaya, Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus, tidak boleh bagi seseorang lelaki yang beriman dan seseorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul, Allah sendiri dan Rasul yang dilantik oleh Allah, membawa sesuatu perkara, sesuatu suruhan atau pelarangan, lalu dia membuat pilihan yang lain. Tidak boleh pilih lagi bila ini keputusan Allah dan keputusan Rasulullah SAW. Ini sifat orang yang beriman. Allah Ta'ala kata ini halal, halal, ini haram, haram. Allah Ta'ala kata ini kena hukum bunuh, hukum bunuh. Allah Ta'ala kata ini kena kerak tangan, kerak tangan. Allah Ta'ala kata tutup aurat, tutup aurat. Allah Ta'ala kata apa sahaja kita kena terima. Ini sifat orang yang beriman. Kalau nak tanya dulu pasal apa, ini bukan sifat orang beriman. Kita
kita tak tahu tujuan dia mengaruk belaka, ini bukan orang beriman. Orang beriman mestilah Islam, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala suruh kita tinggal makan minum. Makan minum adalah rukun hidup. Manusia tidak boleh hidup kalau tidak makan, tak minum. Terlalu nak kepada makan minum. Manusia ada hawa nafsu. Tiba-tiba Allah Ta'ala larang waktu siang hari, walaupun perkara itu dihalalkan pada masa lain. Pada masa lain dihalalkan, pada masa lain dibolehkan, tapi waktu siang hari di bulan Ramadan tidak boleh. Walaupun ini perkara yang sangat penting, rukun bagi hidup kita, kena makan, kena minum, tapi Tuhan kata tak boleh waktu siang hari kita tinggal makan minum, tidak memuaskan hawa nafsu waktu siang hari. Kita jaga diri kita. Kenapa? Kerana diperintah oleh Allah Ta'ala, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja menjadi rukun ibadat puasa itu niat. Berniatlah kita di waktu malamnya, saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Berniat. Bukan saja niat, buat. Kalau niat saja tak buat, tak jadi, itu tipu. Bila kita berpuasa, kita niat dan kita buat kerana Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, patuh pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala letakkan dalam diri kita sifat taqwa, sifat rasa takut pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan selepas bulan puasa. Gerun pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan selepas bulan puasa. Jadi puasa melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah menjanjikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak, pahala yang sangat besar bila kita menunaikan puasa. Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Ta'ala telah berfirman. Ini inilah hadis qudsi. Hadis qudsi ini bukan ayat Quran, ialah firman Allah yang bukan ayat Quran, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW daripada Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun marratayn walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah yawm al-qiyamati min rihil miski wa lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmih, rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Maksudnya Allah Ta'ala berkata, setiap amal anak Adam, manusia adalah anak Adam, anak cucu Adam, terserah kepadanya, digandakan dengan 10 kali ganda, dijanjikan oleh Allah. Setiap amal kebajikan sekurang-kurangnya dijanjikan 10 kali ganda. Ada yang dijanjikan 700 kali ganda, janji 700 kali ganda. Malaikat puasa, puasa tak disebut berapa kali gandanya, menunjukkan kelebihannya berkali-kali ganda. Puasa itu terserah kepadaku, aku simpan di sisiku, dan aku yang akan membalasnya, yakni pada hari kiamat kelak, dan kelebihan di atas dunia ini. Puasa itu adalah perisai. Perisai ialah penyangga. Kalau orang berperang, dia ada perisai, penyangga, ada kereta kebal, kereta perisai, untuk menyangga, menahan diri daripada kedatangan senjata.
Puasa adalah perisai apabila seseorang itu berada pada hari puasanya. Bila dia berpuasa, maka jangan dia bercakap perkara yang buruk, perkara yang lucuh, perkara yang buruk, berbohong, menipu, bercakap benda yang haram. Jangan bising, bertempik, jangan jadi bodoh. Jika seseorang memakinya ataupun berkelahi dengannya, maka katakan aku berpuasa sebanyak 2 kali. Ini adab berpuasa. Bukan saja meninggalkan makan minum, maksudlah meninggalkan berbalah, meninggalkan berbalah, meninggalkan maki hamun, meninggalkan bohong. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya berubah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau kasturi. Bagi orang berpuasa itu 2 kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya. Apabila dia berbuka, bergembira dengan berbukanya, dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, bila dia mati bertemu dengan Tuhan, bergembira dengan puasanya. Ini kelebihan berpuasa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tak makan, tak minum, sudah tentulah mulut kita berbau. Allah Ta'ala jadikan lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Dan Allah Ta'ala jadikan bagi orang yang berpuasa itu gembira, suka. Yang pertama bila waktu berbuka, bergembira. Yang kedua bila bertemu dengan Tuhan, bergembira. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratayn walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khaluqu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi'asyrati amwaliha. Dengan lafaz yang dahulu ditambah dengan lafaz yang lain. Allah Ta'ala berfirman, puasa adalah perisai yang mempertahan dan memelihara diri seseorang. Apabila seseorang kamu dalam keadaan berpuasa, maka jangan bercakap perkara yang buruk, perkara yang kotor, yang keji. Jangan jadi bodoh. Jika seseorang itu berkelahi dengannya, memakinya, katakan saya berpuasa sebanyak 2 kali. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam genggaman kekuasaannya, berubah bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau meski. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan nafsu syahwatnya kerana aku, Tuhan kata. Puasa terserah kepada aku, dan akulah yang memberi balasan, dan 1 kebajikan diganda dengan 10 kali ganda. Adapun puasa, aku yang menentukan kelebihan dan pahalanya. Dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'an yushaffi'an lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني به ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد بسند صحيح. Maksudnya, puasa dan Quran boleh memberi syafaat kepada seseorang pada hari kiamat kelak. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku menghalang dia makan dan memuaskan nafsu syahwat di waktu siang hari. Izin kepada aku memberi syafaat kepadanya. Quran berkata, aku menghalangnya tidur di waktu malam. Izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Lalu keduanya diizinkan memberi syafaat. Dalam hadis riwayat Abi Umamah
Al-Bahili radhiyallahu an, Abu Humamah menceritakan, aku bertemu Nabi SAW dan aku berkata, murni bi'amalin yudkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, suruh saya dengan satu amalan yang membolehkan saya masuk syurga. Sabda Rasulullah SAW, alaika bis-sawmi fa innahu la adlalah. Awak hendaklah berpuasa, tidak ada bandingan dengan puasa itu. Aku datang kali yang kedua, dia bersabda, alaika bisyam, kamu berpuasa. Aku pergi kali yang kedua supaya tunjuk kepada aku ibadat yang aku boleh masuk syurga. Dia suruh aku puasa juga, menunjukkan puasa ibadat yang mempunyai kelebihan. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawmin nara an wajhihi 70 kharifan. Rawahu al-jamaah illa Abu Daud. Bahawa Nabi SAW bersabda, tidak berpuasa oleh seseorang hamba satu hari dalam perjuangan sabilillah, walaupun diizinkan kepadanya berbuka kerana dia musafir, tiba-tiba dia puasa juga dalam perjalanan fi sabilillah, malaikat Allah menjauh dengan sebab satu hari itu api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Kelebihan puasa yang diberi kepada orang yang puasa dalam perjalanan fi sabilillah. Puasa adalah ibadat yang sangat besar pahalanya, yang sangat mulia kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mendidik kita menjadi orang-orang yang beribadat kepada Allah, dan disuruh kita mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat di waktu siang hari dan waktu malam. Yang wajib, termasuk yang wajib mencari nafkah, bekerja untuk anak isteri, itu termasuk. Dalam keadaan berpuasa, bekerja, yang wajib mencari nafkah, diberi pahala apa sahaja pekerjaannya, kerana kerja kita memberi nafkah kaum keluarga kita. Termasuklah sambil buat kerja ada perkara kebajikan yang kita buat, diberi fadilah yang sangat besar, dan kita digalakkan di waktu siang hari mengerjakan ibadat, mendirikan amalan bulan Ramadan. Man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dan menegakkan Ramadan dalam keadaan dia beriman, dia percaya kepadanya, diampunkan yang terdahulu daripada dosanya, dosa-dosa yang kecil. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan ialah mengerjakan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ulama-ulama berbahas khilaf bukan khilaf tak sembahyang tarawih, khilaf cara sembahyang tarawih sahaja. Oleh kerana Nabi mengikut riwayatnya, dia keluar malam bulan Ramadan, Nabi bersemayang, orang tengok Nabi semayang, orang pun ikut Nabi semayang, kemudian Nabi keluar malam yang kedua, kohorama menyebabkan penuh masjid. Lalu malam yang berikut Nabi tak keluar lagi, dan Nabi keluar malam yang keempatnya, memberitahu, sebab aku tak keluar kerana aku takut diwajibkan kepada kamu sembahyang ini. Maka orang ramai sembahyang berselerok sepanjang masa Nabi SAW, lain pada malam-malam itu dalam masa 9 tahun 10 tahun. Zaman Abu Bakar, mereka sembahyang masing-masing dalam Masjid Nabawi. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila Sayyidina Umar melihat orang berselewak sembahyang masing-masing, Sayyidina Umar suruh orang yang paling qari baca Quran, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ialah
yang paling qari membaca Quran, dan dipuji oleh Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala suruh melalui malaikat Jibril Ubay bin Ka'ab baca Quran. Suruh Nabi pendengar Quran di hadapan Ubay. Ubay terkejut, Tuhan suruh Nabi baca Quran depan Ubay supaya Ubay mendengarnya. Menunjukkan ilmu Ubay bin Ka'ab dalam membaca Quran diakui oleh Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Umar suruh Ubay menjadi imam. Maka sembahyanglah beramai-ramai di belakang Ubay bin Ka'ab. Dan bila Sayyidina Umar melihat mereka sembahyang belakang Ubay, Sayyidina Umar kata, ni'batil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah perkara ini, walaupun ia tidak dilakukan oleh Nabi SAW, yang disebut dengan bid'ah, ini bid'ah yang baik, kata Sayyidina Umar. Perkara yang baik dihidupkan selepasnya oleh umat Islam di sepanjang zaman. Dan para ulama berkhilaf, adakah sembahyang tarawih ini lebih afdal sembahyang di rumah atau sembahyang di masjid? Mengikut jumhur ulama, di antara kebanyakan ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sembahyang di masjid berjamaah lebih afdal. Untuk menjadi syiar, sembahyang berjamaah lebih afdal. Mengikut setengah ulama, sembahyang di rumah lebih afdal. Yang tak ada afdalnya tak sembahyang langsung. Itu tak ada apa-apa lah. Nak sembahyang di masjid pun tak apa, nak sembahyang di rumah pun tak apa. Mereka berkhilaf pula, adakah sembahyang tarawih itu 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat? Ada siapa ulama kata 40 rakaat, kita buat 20 je, tu duduk balah. Lapang 20 duduk balah. Ada ulama kata 40, nyegomor sampai 40. Bau badang. Tu sangat, nak banyak sangat. Ulama-ulama khilaf. Tapi yang masyhur di kalangan umat Islam ialah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang duduk di rumah, yang melihat sembahyang Nabi SAW. Aisyah mengatakan, aku melihat Nabi sembahyang telah lebih daripada 11 rakaat, menunjukkan 8 dan 3 witir. Ini yang diamalkan oleh Nabi SAW. Namun mereka buat di masjid 20 rakaat, diikuti dengan witir. Ada ulama menghuraikan sembahyang 8 rakaat dengan membaca surah yang lebih panjang, lebih afdal daripada sembahyang 20 rakaat, surah yang lebih pendek. Ada ulama mengatakan rokok yang lebih banyak dengan 20 rakaat lebih afdal daripada baca yang panjang, sembahyang 8 rakaat. Ini khilaf ilmu di sisi Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Di sini ulama berbincang mana lebih baik, qiyam baca Quran banyak dengan rokok dan sujud banyak. Ada mengatakan rokok dan sujud banyak, ada mengatakan baca Quran panjang lebih afdal. Khilaf ulama dalam perkara ini. Itu tak jadi masalah, kerana ulama-ulama mazhab ini berguru di antara satu sama lain. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik, mengaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Daud Al-Zahiri mengaji dengan ulama mazhab Syafi'i. Ulama-ulama berguru dan mengaji di antara satu sama lain, walaupun mereka khilaf. Orang ni kata ni lebih afdal, dia tak balah ulama-ulama dengan guru dia, dengan murid dia, mengikut ijtihad, mengikut pandangan masing-masing dalam perkara mazhab. Yang balahnya hak anak murid kecil dah lalu, imam pun tidak, haknya dah balahnya. Ulama-ulama mazhab zaman dulu berguru di antara satu sama lain, mereka tidak berkelahi dan bertengkar dalam masalah khilaf di kalangan para ulama. Yang mustahak ialah kita mendidik roh kita dan mendidik jasad kita dalam masa puasa Ramadan dan bulan Ramadan. Oleh kerana itu menjadi hikmah yang besar Allah Ta'ala memilih Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Quran menjadi petunjuk kepada manusia
yang membezakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Para ulama mengatakan Allah Ta'ala memerintah Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz, dia bawa ke langit dunia, tempat yang dikenal dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah yang terletak di langit dunia diturunkan sekaligus pada malam Qadar, malam yang diberi ibadat padanya 1000 bulan, yang dilakukan sempena dengannya tiap-tiap tahun Lailatul Qadar. Diawal oleh malaikat, dipimpin oleh malaikat Jibril. Quran adalah kitab mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbeza dengan mukjizat nabi-nabi di zaman dahulu. Mukjizat nabi zaman dahulu perkara luar biasa yang dilihat dengan mata. Nabi Ibrahim mukjizat, tidak hangus dibakar dalam api yang besar, dilihat dengan mata menakjubkan. Nabi Nuh dikurniakan bencana taupan yang menenggelamkan manusia semuanya, tak boleh lawan, taupan yang sangat besar. Nabi Saleh mukjizat unta yang keluar daripada bukit, batu bukit, perkara yang luar biasa. Nabi Musa mukjizat tongkatnya campur jadi ular, mengalahkan sihir. Nabi Daud melembutkan besi yang keras dipecik dengan tangan saja. Nabi Sulaiman alaihi salam boleh menguasai bahasa binatang. Semut yang halus pun Nabi Sulaiman dengar bercakap. Menguasai bahasa binatang, menguasai kerajaan yang besar, kerajaan yang memerintah binatang, memerintah jin, makhluk yang gaib. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tak boleh disembuh oleh ilmu perubatan. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, di samping mukjizat-mukjizat yang kecil yang diketahui perkara luar biasa, yang paling besar ialah Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat ilmu. Mukjizat ilmu. Semua ilmu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu yang disuruh kita belajar, ilmu agama, ilmu dunia, ada dalam Quran. Ilmu dunia yang diharuskan untuk kita guna dalam dunia. Ilmu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ilmu sihir, disebut dalam Quran. Quran adalah mukjizat ilmu, kitab ilmu yang menjadi rojakan kepada semua ilmu. Tidak ada siapa yang boleh lawan Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu tak percaya kepada kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah pendek, tak apa panjang, tak apa, yang paling pendek pun tak apa, buat satu surah sepertinya. Panggillah penolong-penolong kamu, sama ada pemimpin-pemimpin yang kamu lantik, yang kamu kata pemimpin yang bijak, cerdik. Panggil pemimpin-pemimpin semua sekali. Panggil Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang kamu lantik jadi Tuhan. Panggil cerdik pandai kamu dalam semua ilmu, kumpulkan mereka semua. Saya buat satu surah seperti Quran. Buat satu surah seperti Quran. Sila kamu buat satu surah macam Quran. Maka kalau kamu adalah benar Quran ni rekaan Nabi Muhammad, kamu boleh buat juga, sila buat. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, maka takutlah kamu akan api neraka. Umpan api neraka itu ialah manusia dan batu-batu yang dipuja, manusia yang menolak Quran, menjadi umpan api neraka, disediakan untuk orang-orang yang kufur apa dia? Yang lawan.
yang tak percaya pada Quran, yang lawan Quran, jadi umpan api neraka pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala pilih mukjizat yang besar untuk Nabi akhir zaman. Selepas ini dunia akan dikiamatkan. Allah Ta'ala beri sedikit ilmu pada manusia dalam dunia sebelum berlakunya kiamat. Manusia boleh mereka berbagai-bagai alat kapal terbang yang besar dan laju, boleh berpindah ke seluruh pelosok dunia. Boleh mereka alat-alat perhubungan, telefon, wireless, internet, macam-macam alat perhubungan. Maklumat daripada negeri yang jauh beberapa saat sampai. Ilmu manusia, ilmu perubatan, boleh belah kepala, belah jantung, belah macam-macam. Ilmu jentera, macam-macam jentera dicipta dan dibuatnya, macam-macam ilmu. Dan bagi dunia akhir zaman ini Allah Ta'ala beri mukjizat ilmu Al-Quranul Karim, supaya manusia ikut petunjuk yang ada dalam Quran untuk menyatakan ini boleh, ini tak boleh, ini batas sempadan, kawasan yang boleh manusia buat, yang manusia tak boleh buat. Manusia kena ikut untuk jaga diri manusia. Di samping menunjukkan kepada manusia Tuhan yang sebenar, Allah sahaja mesti beribadat bertuhan yang sebenar, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, menjadikan manusia, Tuhan yang pilih manusia menjadi makhluk yang istimewa, makhluk yang ada jasad, yang ada akal, yang ada ruh, makhluk yang tak besar boleh menguasai kapal yang besar, boleh ropok kapal yang besar, boleh bawa kapal yang besar, boleh memerintah negeri yang besar, boleh menakluk binatang, menguasai kayu-kayu balak yang besar. Manusia yang kecil saja tubuhnya, ini kehebatan manusia. Maka Allah Ta'ala beri Quran untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Dan Quran ini diturunkan pada malam bulan Ramadan, malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam yang diberkati, satu malam di bulan Ramadan. Diawal oleh malaikat berluh mahfuz. Luh mahfuz ialah tempat yang ditulis segala yang ada dalam ilmu Allah yang tidak terhingga, besar dan kehebatannya. Disimpankan Quran di situ. Dibawa ke Baitul Izzah, kemudian dibawa kepada Nabi SAW dalam keadaan peringkat dalam masa 23 tahun, tak bawa sekaligus. Diturunkan beberapa ayat, 4-5 ayat, 10 ayat, tak banyak, supaya Nabi ingat, supaya Quran diamalkan dalam kehidupan manusia dengan petunjuk yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dibawa ke Baitul Izzah, disimpan di situ, diberi bawa turun ayat demi ayat. Ada ulama mengatakan mawaqi'in nujum, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Maka demi sesungguhnya aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum. Mawaqi'un nujum, tempat letaknya peredaran bintang-bintang cekirwada di langit. Quran yang dipelihara oleh Allah dalam kitab yang dijaga, tidak boleh menyentuh malaikat oleh orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bersih boleh menyentuh Al-Quranul Karim. La yamassuhu illa al-mutahharun, mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama, al-mutahharun ialah yang bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Mengikut mazhab Az-Zahiriyah, al-mutahharun ialah al-malaikah. Mutahharun ialah malaikat, bermakna orang yang berhadas boleh sentuh Al-Quran. Ini khilaf ulama dalam perkara mana al-mutahharun. Dulu ulama mengatakan al-mutahharun ialah yang berwudu, yang mandi wajib, yang boleh menyentuh Al-Quran. Mazhab Az-Zahiriyah mengatakan al-mutahharun al-malaikah, ialah malaikat-malaikat di langit yang bersih daripada dosa.
Ulama-ulama mengatakan al-mutahharun ialah malaikat, bermakna orang yang wudu, yang tak ada wudu, yang hadap suar boleh seluruh Quran. Ulama mengatakan al-mutahharun ialah bersih hadap kerja hadap suar kena ada wudu, hadap suar tak boleh sentuh Al-Quran. Ini perbahasan ulama di perkataan al-mutahharun. Mawaqi'an nujum, tempat letaknya bintang-bintang peredaran cakrawala. Seorang ahli sains Islam yang terkenal, Profesor Dr. Zaghlul Najjar, seorang pakar dalam ilmu bumi dan ilmu angkasa lepas, orang Islam kita, Profesor Dr. Zaghlul Najjar, yang dijemput bersyarah di Amerika, di England, di Perancis, yang sudah tua usianya, yang hebat dalam ilmu, mengatakan mawaqi'an nujum, tempat peredaran bintang-bintang cakrawala ini, dia punya Allah dia. Kalau bumi tempat kita duduk berada di situ boleh hancur, boleh hancur gegarannya, boleh menghancurkan bumi. Itu kehebatannya, kekuasaan Allah Ta'ala, di mana matahari, bulan, bintang, cakrawala, bintang-bintang yang ada di langit, yang banyak macam pasir di bumi. Bumi terapung di tengah-tengah matahari, bulan dan bintang-bintang. Mawaqi'an nujum, tempat peredaran bintang-bintang yang ditetapkan oleh Allah, disimpankan Quran di situ, diturunkan oleh malaikat. Mengikut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat diturunkan. Semua petunjuk ada dalam Quran. Petunjuk siapa Tuhan yang sebenar, siapa Tuhan yang sebenar, ada dalam Quran. Petunjuk bagaimana nak beribadat ada dalam Quran, dihuraikan oleh Nabi SAW. Ni Quran tak erti baca, ada ilmu salah, ada ilmu salah, ada orang ngaji pula tu bodoh lagi ngaji. Quran tak erti baca. Ilmu yang berkait dengan undang-undang antarabangsa, undang-undang negara, perlembagaan, yang berkait dengan undang-undang muamalat, undang-undang jenayah, undang-undang keluarga, semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran, ada dalam Quran. Ini kehebatan Al-Quranul Karim. Quran menyebut ini semua ada dalam Quran. Quran menjadi petunjuk. Banyak ilmuwan-ilmuwan dalam dunia, dalam segala bidang, yang mengkaji terjemahan Al-Quranul Karim masuk Islam. Masuk Islam. Ahli dalam ilmu sains angkasa lepas baca Quran tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang, tengok Quran, masuk Islam. Pakar perubatan kaji tentang diri manusia, baca Quran, tengok ayat Quran, masuk Islam. Pakar hayawan binatang kaji Quran, masuk Islam. Ilmu pertanian tumbuh-tumbuhan kaji Quran, masuk Islam. Ahli undang-undang antarabangsa nak buat undang-undang, manusia duduk berperang, perang dunia pertama, perang dunia kedua, menyebabkan ratus ribu manusia, berjuta manusia mati. Macam mana nak buat? Lalu mereka bersidang di Belanda, bersidang di Belanda, nak gubal undang-undang antarabangsa. Lalu mereka baca Al-Quran. Mula-mula nak pakai akal, tak agak, tak agak nak pakai akal. Akhirnya baca Quran. Temu dalam Quran bagaimana nak buat undang-undang antarabangsa. Quran jadi petunjuk. Baca Quran. Masa di Jepun bawah ni, wartawan Jepun buat temu ramah dengan saya, tanya tentang hak bunuh ISIS bunuh wartawan. Saya kata, kamu kena tengok Quran. Quran memberi petunjuk. Saya suruh pelajar kita bawa Quran terjemahan bahasa Jepun. Tengok ayat dia, tunjuk dia, baca ni Quran. Baca Quran. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Surah Al-Baqarah. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu pada jalan Allah
dan kamu tidak boleh melampaui batas. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tak boleh melampaui batas. Allah Ta'ala melarang orang yang melampaui batas. Diuraikan oleh Nabi SAW, la taqtulu imra'atan wala shaykhan kabiran wala rahiban fi sawma'atih wala taqta'u sajaratan musmirah uqtulu wala taqdiru wala tumassilu. Bila kamu berperang, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh sami-sami, padri-padri di gereja tak boleh bunuh, tak boleh bunuh orang awam, tak boleh bunuh. Ini bunuh wartawan, bunuh duta, bunuh macam-macam. Ini bukan ajaran Islam. Ini Quran, tengok ya Quran ni. Baca terjemahan dalam bahasa kamu sendiri. Quran menyebut ini apa yang buat tidak mengikut Al-Quran Al-Karim. Bukan apa yang dibuat oleh Amerika, mencipta senjata yang memusnahkan manusia siapa berjatuh mati dalam perang dunia yang kedua, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membunuh ratusan ribu manusia. Ini bukan ajaran Islam. Islam, kita boleh berperang, orang serang negeri kita, tapi tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang awam, tak boleh bunuh orang yang tidak terlibat dengan peperangan. Di dalam hadis Nabi SAW, bila Khalid bin Walid membunuh orang yang tak terlibat dengan perang, Nabi menegur Khalid bin Walid, Nabi bayar diat, bayar ganti rugi. Kerajaan Islam bayar ganti rugi kepada orang bukan Islam yang menjadi mangsa peperangan. Ini ajaran Islam. Pelarian-pelarian daripada negeri yang bukan Islam, yang dizalimi di negeri mereka, disebut dalam Quran Al-Karim, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Ayat dalam suratul Anfal. Jika sekiranya seorang musyrikin yang dizalimi di negeri dia, Quran kata, orang musyrikin kafir menyembah berhala, dizalimi oleh kerajaan dia, dia jadi pelarian mari ke negeri kita, Tuhan kata fa'ajirhu, beri perlindungan kepada dia hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia dengar kalam Allah Ta'ala, ajak dia masuk Islam. Dia tak mau masuk Islam, tak boleh paksa. Summa ablighu ma'manah, hatta ke negeri yang aman, tak boleh hantar balik ke negeri yang bunuh dia. Ayat ini menjadi panduan kepada perjanjian Geneva. Perjanjian Geneva yang dibuat oleh negara-negara dunia. Kalau ada pelarian-pelarian dari mana-mana negara yang dizalimi di negeri dia, tak boleh hantar balik. Salah dari segi undang-undang antarabangsa. Ini Quran. Quran banyak lagi dalam bab apa? Semua ada dalam Quran. Ini kehebatan Al-Quran Al-Karim. Bukan cerita orang Islam sendiri tinggal Quran, tak uci Quran. Dan Tuhan pilih Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan kita berpuasa, tinggal makan minum. Kerana apa? Kerana Tuhan perintah, Tuhan suruh. Quran adalah cakap Allah, kalam Allah, perintah Allah, petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Bila kita puasa, sanggup tinggal makan minum, kena ikut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata jangan makan, jangan minum, tak makan, tak minum. Begitulah kita kena ikut Al-Quran Al-Karim. Oleh kerana itulah kita disuruh bertadaruh Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Bertadaruh dengan makna membetulkan bacaan dan memahami. Ada yang baca, ada yang dengar, membetulkan bacaan. Ini bertadarus. Bertadarus ni bukan berlomba derah tamak. Berlomba derah tamak, derah namak meleh khubah. Itu orang Melayu kita. Nabi bertadarus dengan Quran bersama malaikat Jibril. Nabi baca, Jibril dengar, Jibril baca, Nabi dengar. Tuhan suruh Nabi baca depan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dengar apa yang Nabi baca. Dan ulama meriwayatkan berbagai-bagai qiraat. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan yang salah-salah, mengangkok-mengangkok, diberi kepadanya 2 pahala. Nabi kata dia baca Quran, mengakok baca payahnya,
payahnya baca, dia beri 2 pahala. Pahala baca dan pahala payah. Pahala baca dan pahala payah. Barang siapa yang baca Quran dengan mahir, bersama dengan malaikat yang mulia. Orang baca Quran dengan mahir bersama dengan malaikat yang mulia. Baca Quran dengan payah, dia beri 2 pahala, pahala baca dan pahala payah. Pernah seorang baca Quran depan Ubay bin Ka'ab. Ubay kata, tak kena bacaanmu tu. Ubay kata, tak kena bacaanmu tu. Ubay tegur dia, mudah betul baca, kena baca gini. Lalu orang tu baca depan Nabi. Nabi kata betul. Maka rasa malu Ubay. Ubay pun rasa malu. Ubay kata tak betul, Nabi kata betul. Sudah. Lalu Nabi kata, wahai Ubay, Tuhan tu dengan Quran ini dengan qiraat. Qiraat adalah bacaan yang berbeza di kalangan lidah orang-orang Arab. Orang-orang Arab, lidah orang-orang Arab antara satu sama lain. Tuhan jadikan kita orang Melayu ni, alhamdulillah, lidahnya molek, fasih. Tuhan beri ke orang Melayu. Tapi ada orang Melayu ajuk orang lain baca, ajuk pelak orang lain baca. Anda suka sejenis itu orang Melayu ni, satu hal pula. Dengar orang Badui baca mengidung, kita baca mengidung. Dengar orang Badui baca begini, ikut bacaan. Padahal lidah kita fasih, makhraj kita molek, gajuk bacaan orang lain. Tuhan beri pada kita orang Melayu ni lidah yang fasih. Contohnya kelemahan kita orang Melayu ni suka ikut orang. Itu kelemahan kita ni. Tuhan jadikan orang India, orang Mauritania kuat hafalan, baca pelak. Baca pelak, hafalan dia kuat. Tuhan jadikan orang Mesir fasih dan sedap bacaan dia. Orang Turki pula lawa tulisan dia, baca Quran pelak, tulisan lawa. Kita baca molek tulisan urdu. Kita Melayu ni, Tuhan bagi dah nak pelihara Quran ni masing-masing bangsa orang Islam di dalam dunia. Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala, dan Quran kitab yang sangat mulia. Tuhan turun bulan Ramadan. Oleh kerana itu kita ambillah kesempatan bulan Ramadan ini sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Dan antara kelebihan bulan Ramadan ialah diperkenankan doa. Doa diperkenankan oleh Allah, disebut dalam hadis, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wal mazlum was-sa'im hatta yuftir. Tak ditolak 3 jenis manusia yang doa dia tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang mengikut hukum Allah dan syariat Allah, Tuhan tak tolak doa dia. Yang kedua, orang kena zalim. Orang kena zalim disebut dalam satu riwayat, walaupun orang kafir kena zalim, dia minta dengan Tuhan, jangan buat zalim. Jangan buat zalim. Doa orang kena zalim tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Orang berpuasa sehingga dia berbuka, doanya tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya marilah kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa. Masa yang perkenankan oleh Allah Ta'ala akan doa yang kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhik wa 'azim sultanik. Ya Rahman Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa bismika al-'azam wa bi kalimatika at-tammah. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا على ذكرك وشركك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.